Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, anjurang doa Dong Bulu Gading. Terima kasih kepada saudara moderator. Tidak lupa juga kepada yang mengikuti pengajian online kitab Minhajul Talibin pada malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ilmu kepada kita semua dan memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Sebelum tu hamba minta maaf banyak, kebetulan malam tadi sebenarnya hamba letih malam tadi, jadi tak nak fokus mana malam tadi. Jadi minta maaf banyak malam tadi. Jadi insya-Allah malam ni kita cuba memperbaiki kekurangan yang pada malam tadi. Malam tadi sebenarnya meletih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan imam. Siapakah yang layak menjadi imam? Nah, sebenarnya penentuan siapakah yang layak menjadi imam, hal ini sebenarnya disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية فأكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah menjadi imam kepada satu kaum orang yang paling alim ataupun orang yang paling pandai membaca Quran di kalangan mereka itu. Siapa yang paling pandai membaca Quran, dia yang perlu didahulukan menjadi imam. Baik, itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya mereka itu sama pada bacaan Al-Quran, maka siapakah yang di kalangan mereka itu yang lebih alim dalam sunnah, maka dia diutamakan dalam menjadi imam. Kalau sekiranya mereka itu sama dalam sunnah, pandai dalam sunnah, maka didahulukan orang yang mula-mula berhijrah. Maksud siapa yang mula hijrah, siapa yang awal berhijrah. Kalau sekiranya sama pada hijrah, maka kena tengok siapa yang mula memeluk Islam. Ada dalam riwayat menyebut siapa yang lebih tua. Orang yang lebih tua perlu diutamakan. Dan janganlah seorang lelaki menjadi imam kepada lelaki yang lain di dalam pemerintahan bagi lelaki yang kedua. Maksudnya orang ni dia pemerintah. Tiba-tiba orang lain menjadi imam sedangkan dia ada. Itu tidak dibolehkan. Rasulullah larang. Baik, jadi oleh kerana Rasulullah menyebut begitu, sebab itulah dalam kitab fiqh dia membincangkan ataupun dia sebut tentang siapakah yang perlu diutamakan menjadi imam. Jadi orang yang perlu diutamakan kalau kita tengok dalam hadis adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling alim di dalam Al-Quran di kalangan mereka itu. Tetapi kalau kita buka dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, ternyata orang yang mula-mula yang paling layak sekali menjadi imam adalah orang alim, orang pandai fiqh. Adakah ia bertentangan dengan perintah Rasulullah? Jawapannya tidak. Kerana dulu orang yang lebih banyak ingat Quran, dia lebih alim. Kerana orang Arab, dia memahami maksud daripada ayat Al-Quran. Semakin banyak dia ingat Quran, dia semakin alim. Baik. Dulu. Tapi berbeza dengan sekarang. Tidak semesti orang tu ingat Quran, tetapi dia alim. Tidak semesti. Maka ulama kata, oleh kerana dulu orang yang ingat Quran tu adalah orang alim, maka sebab itulah Rasulullah menyebut bahawasanya orang yang perlu didahulukan di dalam tertib imam adalah orang yang lebih pandai membaca Al-Quran. Kerana orang yang lebih pandai, dia lebih alim. Maka dia lebih tahu hukum hakam tentang menjadi imam.
Okey, habis. Dalam kata Imam Nawawi, ni kita sambung sambung. Wal asahu taqdimul muktari 'alal mukri. Jadi kita di sana ada hadis. Untuk kita faham perbincangan ni, kita di sana ada hadis. Yang mana hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara qauman fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum. Sesiapa yang ziarah sesuatu kaum, maka jangan dia menjadi imam kepada kaum tersebut. Dan hendaklah seorang lelaki dari kalangan kaum itu menjadi imam. Kalau kita ziarah satu kaum, maka kita jangan jadi imam. Bukan biar dia jadi imam. Sama juga kalau kita pergi rumah orang, biar tuan rumah jadi imam. Sebab rumah tu rumah dia. Rumah saat ni tu di bawah kekuasaan dia. Di bawah kekuasaan dia, maka dia yang kena jadi imam. Bukan kita yang jadi imam. Bahkan sebahagian daripada ulama', tapi ini bukan pandangan majoriti, kita kata sebahagian daripada ulama' mengatakan tidak boleh, haram. Kita pergi tempat orang, kita jadi imam. Mesti kita kena lock orang tempat tersebut jadi imam. Itu atas pandangan sebahagian ulama'. Namun, mengikut pandangan majoriti, hak yang lebih aula tuan rumah jadi imam, tetapi kalau tuan rumah izinkan, maka tidak menjadi masalah kita jadi imam. Sebab itulah, sebelum daripada ni ataupun malang tadi, kita ada bincang berkenaan dengan falahu at-taqdim. Kalau sekiranya tuan rumah, dia bukanlah orang yang layak menjadi imam, maka harus bagi tuan rumah mentakdimkan, mendahulukan orang lain jadi imam. Okey. Ketika mana pada asalnya tuan rumah yang layak menjadi imam berbanding dengan tetamu. Okey, tiba-tiba masalahnya adalah rumah ni, rumah dimiliki oleh orang lain, tapi orang lain yang duduk. Rumah ni milik orang lain, tapi orang lain tinggal. Orang lain yang tinggal pada rumah tersebut mungkin orang lain tu dia sewa daripada tuan asal, ataupun tuan asal bagi pinjam kepada dia. Ketika seseorang dia sewa rumah daripada seorang yang lain. Ketika seseorang dia sewa rumah daripada seorang yang lain. Tiba-tiba tuan rumah mari rumah dia. Adakah perlu kena mengutamakan tuan rumah kerana melihat kepada ia adalah tuan rumah, ataupun perlu mengutamakan orang yang tinggal di situ iaitu penyewa? Okey, ni apa hak yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi masalah ni. Wal asahu taqdimul muktari 'alal mukri. Mengikut kaul yang asah, mendahulukan al-muktari, didahulukan muktari, penyewa, 'alal mukri, di atas orang yang memberi sewa. Jadi oleh kerana penyewa memiliki manfaat rumah tersebut, manakala tuan asal memiliki rumah tu, maka orang yang memiliki manfaat perlu diutamakan di atas tuan rumah asal. Baik. Itu maksud. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama' mazhab Imam Syafi'i yang menjadi muqabil qaul yang asah, mengatakan tuan asal yang lebih layak. Kalau dia pergi rumah dia, walaupun dia telah bagi sewa kepada orang, walaupun ada tuan orang hak penyewa dalam rumah tu, tetap dia hak yang layak menjadi imam kerana rumah tu adalah rumah dia. Tu. Seterusnya, wal mu'iru 'alal musta'ir, dan kaum yang asah. Wal mu'ir, boleh kita kata wa yuqaddamul mu'iru 'alal musta'ir, dan didahulukan akan al-mu'ir, orang yang memberi pinjam, 'alal musta'ir, di atas orang yang meminjam. Okey, rumah ni mungkin pemilik dia orang lain,
rumah ni pemilik dia orang lain. Tiba orang tu kata, ada apa? Ada yang mau duduk sekejap rumah ni? Ada yang mau duduk. Jadi, sebagai contoh, ada orang mari, tetamu mari di rumah dia. Ada orang mari rumah dia. Jadi, dia pun ada satu rumah, dia kata, dia mau duduk rumah ni kejap. Tu dipanggil dia beri pinjam. Maka ketika mana tuan rumah saat itu masuk dalam rumah tu, siapa sebenarnya yang layak menjadi imam? Tuan rumah ke, orang yang beri pinjam ke, ataupun orang yang meminjam? Katanya al-mu'ir, hak yang layak didahulukan menjadi imam berbanding dengan musta'ir, berbanding dengan peminjam. Mu'ir orang yang beri pinjam, musta'ir peminjam. Okey, jelas. Seterusnya, wal wali fi mahalli wilayatihi aula minal afqahi wal malik. Dan wali ni pemerintah. Kita pemerintah, contoh kita kata raja, sultan, menteri besar, perdana menteri. Fi mahalli wilayati, pada tempat pemerintahannya, sama juga YB. Pada tempat wilayahnya. Dia kadang-kadang pemerintah ni bukan wilayah dia, ni wilayah orang lain. Dia pemerintah pada di dalam wilayahnya lebih utama minal afqahi wal malik, daripada orang yang alim ilmu fiqh dan al-malik dan pemilik tempat. Ni kawasan kita, tanah kita, rumah kita, kampung kita, ni rumah kita, tanah kita. Tiba-tiba raja mari, sultan mari. Sultan taklah aling. Tapi kalau ada fardu ain, lepaslah baca Quran betul, sebagai contoh. Lepas tu dia mari, kita orang pandai, maka kena mendahului sultan berbanding dengan tuan rumah. Walaupun tuan rumah lebih faqih, walaupun tuan rumah lebih alim, tetap didahulukan wali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Tidak boleh menjadi imam seorang lelaki akan seorang lelaki yang lain di dalam pemerintahannya. Jadi pemerintah yang perlu diutamakan dalam menjadi imam. Baik. Sehingga kan atas orang alim sekalipun. Melainkan kalau pemerintah saat itu, raja saat itu baca Fatihah pun tak betul, jadi imam warna dia baca Fatihah tak betul, sebagai contoh. Baik. Wal malik, dan pemilik, lebih aula daripada pemilik bagi tu rumah. Jadi wali yang lebih aula. Di pemerintah ni dia ada peringkat. Ada pemerintah kampung, ada pemerintah daerah, ada pemerintah negeri, ada pemerintah negara. Maka kena dahulukan hak yang lebih besar. Kalau ada belaka, kena dahulukan hak yang lebih besar. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi di masjid. Tu imam tu bukan orang alim. Kita orang alim. Mana hak yang lebih layak untuk menjadi imam? Tu imam ke kita? Kalau kita tengok sebelum ni, orang alim hak yang perlu diutamakan. Tapi tidak, dalam masalah ni bukan orang alim yang perlu diutamakan, tapi imam yang perlu diutamakan. Kerana imam yang dilantik oleh pihak pemerintah, dia adalah wakil kepada pihak pemerintah. Imam yang dilantik oleh pihak pemerintah, dia adalah wakil daripada pemerintah. Maka apabila dia wakil daripada pemerintah, maka didahulukan wakil pemerintah berbanding dengan orang alim. Sebagaimana didahulukan pemerintah di atas orang alim. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pergi mengajar di surau di masjid. Maka tu imam masjid tu ada. Tu imam hak yang dilantik. Maka kita jangan pandai-pandai nak jadi imam, walaupun kita orang alim, walaupun kita orang suhu, jangan pandai-pandai. Biarkan imam di situ menjadi imam. Kerana imam itu adalah wakil daripada sultan, wakil daripada pemerintah. Baik, kita jangan pandai-pandai. Melainkan kalau disuruh kita, tu pun kita tolak dia dulu. Ada yang biar gitu. Supaya benda yang kita buat saat itu bertepatan dengan syarak. Biar ada yang dulu. Dia kata,
Ustaz akali, minta tolong Ustaz akali. Akhirnya kita naik. Jangan tak benda-benda faham spek ada. Jangan gitu. Itu tak kena sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia biasa nak jadi gitu biasanya adalah ustaz-ustaz hak yang suara sedap. Ustaz-ustaz hak yang suara sedap yang nak jadi gitulah. Jadi kayak gini nak baca Quran pula dalam sembahyang jadi gaduh nak jadi tu imam. Jangan. Itu sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh begitu. Bukanlah kata tidak boleh. Sebenarnya benda tu adalah tidak boleh begitu. Mesti kita kena utamakan benda imam yang dilatih oleh pemerintah. Jadi biar dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia لا يتقدم على إمامه في الموقف فإن تقدم بطلت في الجديد. Dia tidak boleh terdahululah makmum di atas imamnya pada tempat berdiri. Maksudnya kan tu imam patut makmum. Makmum jangan duduk depan tu imam. Cakap kita makmum jangan duduk depan tu imam. Dah makmum mungkin duduk belakang tu imam duduk depan. Sebab Rasul kata innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya yutamma, diikut. Supaya diikuti akan imam itu. Iktimam dengan makna ittiba'. Mesti ikut imam. Dia ikut ni kena duduk belakang, dia duduk depan. Kalau duduk depan dia tak panggil ikut. Jadi sebab itulah antara syarat makmum, ni masuk dalam syarat makmum. Antara syarat makmum mesti kena duduk belakang imam. Mereka dalam sembahyang syiddatil khauf atau dikecualikan. Sembahyang dalam syiddatil khauf, apatah lagi ketika iltihamul harb, ketika berkecamuk peperangan ni. Sekali dengan musuh duduk belakang depan. Okey, itu masalah lain. Kita tengah sembahyang Jumaat tiba-tiba orang mari serang. Bawang dulu. Tu imam tak tahu mana belakang mana tu imam. Makmum duduk mana, tak ada masalah tu. Atau dikecualikan, atau dimaafkan. Tapi untuk sembahyang yang biasa, tidak boleh makmum duduk depan tu imam duduk belakang. Makmum, dia sebagai makmum mesti kena belakang kerana dia mengikut. Imam diikut. Dia kena duduk depan. Fa'in taqaddamah, maka jika terdahululah ia makmum, ay taqaddama ala imamihi, batalat fil jadid. Batalah sembahyang makmum fil jadid. Batal ni, dia batal pada asalnya sah, patut batal. Maksudnya, masa mula-mula dia kata takbiratul ihram duduk belakang. Tengah-tengah sembahyang, dia pergi jakoh duduk depan. Biar jakoh duduk depan kali, depan daripada tu imam. Okey, batal sembahyang dia. Tetapi kalulah masa kat takbiratul ihram dia duduk depan dah, tu imam duduk belakang, dia duduk depan, tu imam duduk belakang. Maka bukanlah batal sembahyang, bahkan tidak sah sembahyang. Bila ya? Tak jadi sembahyang ni kalau duduk depan, tu imam duduk belakang. Mula sembahyang dia. Tapi kalau mula sembahyang okey je. Tengah sembahyang dia pergi jakoh depan. Tanpa sebarang keuzuran, maka batal sembahyang makmum. Mengikut qaul jadid. Pandangan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berfatwa di Mesir. Berbeza dengan fatwa Imam Syafi'i ketika berada di negara Iraq. Dia kata tidak batal, hukum dia makruh. Tapi pandangan tu dhaif, pandangan ni yang mu'tamad. Okey, habis. Seterusnya kata wala tadurru musawatuh. Dan tidak memberi mudarat. Oleh musawatuh, samanya makmum bagi imamnya sama. Maksudnya makmum duduk depan tu imam duduk belakang. Sama. Satu soft makmum dengan imam. Atau tidak memberi mudarat. Maksudnya tidak memberi mudarat, maksudnya tidak memberi mudarat pada sah sembahyang makmum. Maksudnya tetap sah sembahyang makmum kalau diduduk sebaris dengan imam. Kalau duduk sebaris dengan imam, tetap sah sembahyang makmum. Cuma tak comel. Dan pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i, hukum dia makruh. Okay, habis. Wa yundabu takhallufuhu qalila. Disunat takhallufuhu ke belakangnya makmum daripada imam qalilan sedikit. Miski makmum sunat duduk belakang sikit daripada imam. Sikit dah lah. Jangan jauh.
Jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau makmum tu ramai. Kalau tu makmum tu seorang, dia kena duduk tepi imam. Dia duduk kena tepi tu imam. Okey. Ukuran terdahulu dan terkemudian ni dia ukuran dia. Tu imam depan, makmum belakang. Makmum depan, tu imam belakang. Ukuran dia. Ukuran dia ni dengan jari kaki ke dengan tumit. Katanya wali'tibaru bil aqib. I'tibar ukurannya, kiraannya adalah dengan tumit. Maksudnya, kalau tumit makmum duduk belakang, tumit imam depan, maka makmum belakang daripada imam. Walaupun ujung jari kaki makmum saat itu depan daripada ujung jari kaki imam. Makmum panjang kaki dia. Panjang tu kaki dia makmum. Tu imam pendek aja. Memang kalau tengok tumit makmum duduk belakang dah. Tapi oleh kerana jari makmum panjang, sampai ke dengan imam nampak jari di depan. Okey, dikirakan makmum saat itu belakang dah. Kerana bukan kira jari tapi kira tumit. Ni bagi orang yang sembahyang dalam keadaan berdiri. Manakala hak yang sembahyang duduk, maka tempat kiranya adalah punggung. Kalau sembahyang duduk, kiranya adalah punggung. Bukan tumit dah sembahyang duduk kan. Ia kira punggung dia. Punggung dia belakang daripada tu imam. Kalau tu imam berdiri, dia duduk. Jadi biarkan pastikan punggung dia duduk bawah daripada tumit tu imam. Itu maksud dia. Okey. Seterusnya, wayastadiru fil masjidil haram. Dan membuat lingkungan. Membuat lingkungan. Mereka itu makmum, buat bulatan tu lah. Lingkung. Pusing. Fil masjidil haram, dalam masjidil haram, haulal Ka'bah, sekitar Ka'bah. Kini Ka'bah, makmum keliling Ka'bah tu istidar. Keliling Ka'bah, yastadirun. Apabila makmum keliling Ka'bah, okey, kata ni Ka'bah. Katakanlah ni Ka'bah. Makmum kelilingnya. Imam mungkin imam duduk sini, mungkin imam duduk sini, mungkin imam duduk sini, mungkin imam duduk sini. Katanya ketika sembahyang begini, wala yadurru kaunuhu aqraba ila al-Ka'bati, dan tidak memberi mudarat keadaannya makmum lebih dekat kepada Ka'bah berbanding dengan imam. Imam duduk sini. Imam duduk sini. Tapi fi ghairi jihatil imam, pada selain daripada pihak imam. Imam duduk pihak ni, jauh Makmum duduk pihak ni dekat Imam duduk pihak ni, daripada imam kepada Ka'bah katakanlah 10 hasta. Makmum duduk pihak ni, ikut imam. Imam duduk sini. Dia duduk pihak ni, 3 hasta je dengan Ka'bah. Sah ke tak? Sah. Okey, boleh faham? Sah. Tak ada masalah. Tetapi kalau makmum yang berada sebelah imam, tak boleh. Mesti dia kena belakang imam. Jadi, makmum yang sembahyang sekeliling Ka'bah, kalulah dia lebih dekat kepada Ka'bah berbanding dengan imam, maka kita kena tengok. Makmum saat ni duduk sebelah mana? Kalau sama pihak dengan imam, tak sah. Kalau dia dekat Ka'bah berbanding dengan imam, kerana dia bermakna kalau begitu keadaannya, bermakna dia duduk di hadapan imam. Tapi kalau makmum duduk pada pihak yang lain, maka tidak menjadi masalah. Wa kadza law waqafa fil Ka'bah, seperti ini juga jika sekiranya berdiri oleh kedua-duanya dalam Ka'bah. Makmum duduk dalam Ka'bah, imam duduk dalam Ka'bah, itu tak ada masalah. Makmum pusing kat mana pun tak ada masalah. Makmum ada kat ni, tu imam ada kat ni, ada masalah. Tu imam lebih dekat kepada dinding, makmum jauh daripada dinding, ataupun makmum lebih dekat kepada dinding, tu imam lebih jauh daripada dinding, tak ada masalah. Makmum ada kat ni, tu imam ada kat ni, tak ada masalah. Makmum ada kat ni, tu imam ada kat ni, tak ada masalah. Begitu kau ikut gitu dah. Tapi kalau daripada sudut yang sama, ni dinding, imam ngadap ke dinding ni, makmum ngadap ke dinding. Ni tak boleh makmum duduk depan imam, mesti makmum kena duduk belakang imam. Nampak kan? Okey, ni katakanlah ni Ka'bah. Ni Ka'bah. Makmum ngadap kat ni. Tu imam, makmum ngadap kat ni, tu imam ngadap kat ni. Boleh tak? Boleh. Makmum ngadap kat tu, tu imam ngadap kat ni boleh. Adap kat ni pun boleh belaka. Jelah.
Tetapi kalau ada hadap kepada dinding yang sama, makmum hadap kau ni, Tok Imam pun hadap kau ni juga. Gini. Sama kan? Sama dah sama dah. Okey, jadi makmum hadap kau ni, Tok Imam pun hadap kau ni juga. Maka ketika tu kena Tok Imam, makmum kena belakang Tok Imam kena depan sebab sudut yang sama. واختلفت جهاتها jihatahuma. Seperti ini sekiranya berdiri keduanya dalam Kaabah dan berbeza oleh dua pihak bagi keduanya. Pihak imam lain, pihak makmum lain. Tak ada masalah, sama juga hukum dia sah. Jadi seterusnya katanya wa yaqifu dzakaru an yamini. Berdiri oleh seorang lelaki daripada sebelah kanan imam. Dia sunat orang lelaki dia kena berdiri di sebelah kanan imam. Kalau lelaki tu seorang, sunat dia berdiri di sebelah kanan imam. Kalau seorang lah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang mana Abdullah bin Abbas pada malam tu dia bermalam di rumah mak saudara dia Maimunah, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah malam Rasulullah bangun sembahyang. Maka dia pun bangun sembahyang bersama dengan Rasulullah. Dia berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Rasul ambil dia, Rasul letak sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermakna kita faham daripada hadis ini bahawasanya seorang makmum hak lelaki seorang makmum lelaki dia kena sunat duduk sebelah kanan imam. Fa in hadara akharu, maka jika hadir makmum yang lain, imam seorang atau makmum seorang duduk sebelah kanan imam, tiba-tiba mari makmum yang lain, ahrama an yasarihi, bertakbiratul ihram lah makmum yang lain daripada sebelah kiri imam. Makmum seorang saat itu sebelah kanan, mari makmum yang kedua kena duduk sebelah kiri imam. Sunat begitu. Lepas makmum yang kedua kat takbiratul ihram duduk sebelah kiri imam, thumma yataqaddamul imam, kemudian ke depan oleh imam. Imam pun melangkah ke depan. Au yata'akharan, ataupun ke belakang oleh dua makmum. Sama ada imam melangkah ke depan ataupun makmum undur dua orang. Dua orang undur ke belakang. Jadi makmum sebelah kanan, sebelah kiri dia undur. Makmum sebelah kanan tengok sebelah kiri undur, dia kena undur. Makmum kiri tengok kanan undur, maka dia pakat undur. Mana lebih afdal tu imam pergi ke depan makmum ataupun makmum undur ke belakang? Katanya wahwa, dan iaitu betul. Ta'akhuran. Maksudnya ta'akhurihima ataupun wahwa ta'akhuruhuma. Ta'akhuruhuma terkemudian mengundur ke belakang dua makmum itu afdalu, lebih afdal. Lebih afdal makmum mengundur ke belakang. Sebab apa? Sebab makmum mengikut imam yang diikut. Maka orang yang mengikut kena main peranan. Okey, boleh faham? Baik. Kalau katanya walau hadara rajulani aw rajulun wa sabiyyun saffa khalfah. Sekiranya hadir oleh dua orang lelaki. Dua orang lelaki. Tadi seorang, datang pula seorang. Ni mari pada awal lagi dua orang lelaki. Tu imam seorang, dua orang lelaki. Au rajulun wa sabiyyun, ataupun seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Tapi kanak-kanak yang mumayyiz dah. Saffa khalfah, membuat saf lah oleh keduanya di belakang imam. Cara dia buat saf di belakang imam. Ini berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Anas, bahawasanya kata Sayyidina Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi baiti Ummi Sulaim. Benar Rasulullah bersembahyang pada rumah Ummu Sulaim, rumah mak dia, mak Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa Ummu Sulaim khalfana. Aku berdiri. Aku berdiri dan seorang anak yatim.
Aku dengan seorang anak yatim berdiri khalfahu di belakang Rasulullah. Dua orang ni berdiri di belakang Rasulullah. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Maksudnya orang puan buat saf di belakang. Baik, lepas daripada saf orang lelaki. Itu cara dia. Wa kadzam ra'atun aw niswah, seperti ini seorang perempuan ataupun berapa perempuan. Sama ada perempuan tu mahram dia ataupun tidak mahram dia. Tu imam seorang. Orang puan seorang ada. Makmum seorang orang puan. Maka dia kena duduk belakang imam. Begitu juga ramai orang puan duduk belakang imam. Dia berbeza kalau seorang lelaki duduk tepi tu imam. Tapi seorang perempuan duduk belakang imam. Seterusnya katanya wa yaqifu khalfahu ar-rijalu thumma as-sibyanu thumma an-nisa. Ni masalah. Ketika nak sembahyang berjemaah, orang lelaki ramai mari. Lepas tu kanak-kanak ramai mari. Atau orang puan pun ada. Maka ketika ada belaka, maka cara penyusunan saf lagu mana? Di belakang imam adalah lelaki dewasa. Lepas tu saf yang kedua adalah saf kanak-kanak. Sekiranya saf orang lelaki dewasa saat ni terpenuh dah. Maka kanak-kanak buat saf kedua. Kalau tak penuh, maka kanak-kanak telah penuh saf orang tua. Lepas tu di belakang saf yang berikutnya adalah saf perempuan-perempuan. Kerana benda? Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, liyaliyanni, kata Rasulullah, liyaliyanni minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah, hendaklah berada di belakang aku oleh orang yang mempunyai akal. Orang yang cerdik dah, orang dewasa dah. Kemudian mereka yang menyusuli mereka itu, kemudian mereka yang menyusulinya. Maksudnya barulah kanak-kanak dan orang perempuan. Mula-mula orang lelaki yang berakal yang berada di belakang aku. Baik. Itu cara penyusunan saf. Kalau ada belakang orang lelaki, budak, orang puang, maka tu imam di belakang dia saf lelaki, di belakang saf lelaki adalah saf kanak-kanak, baru saf perempuan. Ni sekiranya saf lelaki tidak penuh, saf lelaki penuh. Tapi kalau saf lelaki tidak penuh, maka kanak-kanak kena duduk pada saf lelaki untuk memenuhkan saf tersebut. Okey. Ni kalau sekiranya pada permulaan sembahyang. Tetapi kalaulah kanak-kanak datang awal, manakala orang dewasa datang lewat, maka kanak-kanak yang lebih berhak mendapat menduduki saf di belakang imam. Tidak boleh orang dewasa yang mari lewat nak tarik budak suruh duduk belakang, nak duduk depan, tak boleh. Hukum dia adalah haram. Kerana dia telah mengambil, dia telah menghilangkan kelebihan yang diperolehi oleh budak tersebut. Katanya wataqifu imamatuhunna wasṭahun, dan berdiri oleh imam mereka itu perempuan di tengah mereka itu. Jadi orang puan kalau sembahyang berjemaah bersama dengan dia, orang puan kalau dia sembahyang berjemaah bersama dengan puak-puak dia, dia bukan duduk imam dia berdiri sebagaimana imam lelaki, bukan. Cara dia imam duduk dalam satu saf dengan makmum, cuma biar depan sikit aja. Seci pun apa dah, depan sikit je. Itu cara dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah ketika menjadi imam kepada perempuan-perempuan, sama juga dengan Ummu Salamah ketika menjadi imam kepada perempuan-perempuan. Okey, Abi. Wa yukrahu wuquful ma'mumi farda. Makruh berdiri makmum berseorangan di belakang. Makmum nak berdiri seorang di belakang, makruh. Makmum hak yang kata makruh berdiri seorang belakang ni hak lelaki. Kalau perempuan tak makruh. Perempuan kalau ada seorang dia makmum, dia kena diri belakang. Tak makruh dia berdiri seorang belakang. Tapi makmum dia berdiri seorang belakang di imam, makruh. Kalau tak ada orang lain, dia seorang dia, maka dia kena duduk tepi imam. Tak boleh duduk belakang imam. Kalau ada orang lain penuh saf depan, maka dia nak sembahyang pada saf yang kedua, makruh dia duduk seorang. Maka cara untuk menghilangkan makruh adalah dia kena tarik orang depan seorang. Supaya orang depan hak duduk dalam saf pertama saat itu buat saf bersama dengan dia pada saf yang kedua.
Tapi kalau dia nak tarik, orang depan dah erek, orang dah layang, maka ketika tu tidak makruh sebab ada keuzuran. Jadi tak ada dah orang yang boleh wasah. Erek takut kena napa ke orang depan tu. Jadi you buat seorang lah. Tu ada keuzuran, tu tidaklah makruh. Bal yadkhulu saf in wajada sa'ah. Bahkan masuklah ia akan saf jika dia mendapati akan telus. Kalau dia tengok ada lagi ruang, masuk dalam saf. Kalau dia tengok ada ruang. Kalau dia tengok tak ada ruang, cara dia adalah wa illa falyajurra syakhsa. Dan jika tidak dapati ruang, wa illam yajid sa'ah falyajurra syakhsa, maka hendaklah dia menarik akan seorang. Tarik orang seorang. Baik. Dia kena tarik seorang. Tapi dia kena tarik saat itu ba'dal ihram, selepas daripada dia berihram. Allahu akbar baru ditarik seorang. Tarik supaya orang saat itu tu undur untuk buat saf bersama dengan dia. Wal yusa'idhul majrur, dan hendaklah membantu akan dia oleh orang yang ditarik. Orang yang kena tarik tu kena bantu lah. Sebab ni dibantu di atas kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah saling membantu oleh kamu di atas kebaikan. Kena bantu lah. Dia orang tarik tu lah. Tapi orang tarik tu kena pandai, jangan tarik senjoh. Tarik senjoh, kejut kawan ni. Kepau kan tarik, kejut ada boleh gitu. Kita kena pandai. Tarik slow-slow ataupun kabur sebelum sembahyang. Yang mana tarik demo ni. Dia tengah sembahyang, dengar dah. Lepas tu kita akad takbir, betul kita tarik dia. Faham? Ni tarik senjoh. Ni pegang ni. Gitu kawan ni. Tu tak boleh, haram buat gitu. Menyakiti orang. Tarik slow-slow dah lah. Tarik. Pegang bahu, tarik. Kita tarik siapa kecabut buta baju orang. Balik kena belebel pula di bini. Yang mayang cabut rumah buta baju orang. Lain mayang kok. Cari seorang mayang. Marah nyanyi ke kawan tu. Tak boleh buat gitu. Katanya, wa yushtaratu ilmuhu bintiqalatil imam bi an yarahu aw ba'da saffin aw yasma'ahu aw muballigha. Dan disyarat ilmu mengetahuinya makmum bintiqalatil imam, dengan perpindahan imam. Makmum dia kena tahu perpindahan imam. Macam mana dia nak ikut imam kalau dia tidak tahu perpindahan imam? Jadi bermakna makmum dia kena tahu perpindahan imam. Ini syarat sah sembahyang. Kalau makmum tidak tahu perpindahan imam, maka tidak sah sembahyang dia. Makmum tidak tahu. Imam buat amal dia masa ni. Akhirnya nak sembahyang mana? Tak erti lah kita nak sembahyang. Makmum kena ikut imam, tapi makmum dah tahu imam duk amal dia sekarang ni. Boleh tak sembahyang? Tak boleh. Kita nak buat apa ni? Faham? Dia tahu ni dua. Yang pertamanya melihat imam, ataupun mendengar suara, ataupun melihat orang yang melihat imam, ataupun mendengar suara muballigh. Itu tahu pergerakan imam. Wa yushtaratu ilmuhu bintiqalatil imam bi an yarahu, dengan bahawa melihatlah ia makmum akan imam. Okey. Au ba'da saffin, atau melihat sebahagian daripada saf. Dia tengok imam. Dia tengok saf depan. Kita sembahyang di Masjidil Haram. Allah. Tak nampak dah tu imam. Tapi tak apalah, speaker kuat. Kalau tak ada speaker pun, contoh kita tengok saf depan. Saf depan. Au yasma'hu, ataupun mendengarlah ia akan imam, au muballighan, ataupun didengar muballigh. Muballigh itulah orang yang menyampaikan tu. Allah nguak pula malam ni. Allah Rabbi. Mani mulut sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang ngantuk. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa idza jama'ahuma masjidun sahha liqtida. Kita sembahyang berjamaah. Perkataan jamaah diambil daripada perkataan jam'un. Jam'un ni himpun. Berjamaah adalah berhimpun imam dan makmum pada satu tempat. Jadi bermakna kalau imam duduk pada tempat lain, makmum pada tempat lain, maka tidak sah. Sebab tidak berhimpun pada satu tempat. Mesti kena berhimpun pada satu tempat. Maka
satu masjid, luah mana sekalipun, kira satu tempat. So, imam duduk pucuk tu. Satu masjid luah. Makmum duduk pucuk tu. Sah. Kita kalau kita pergi di masjid, Markaz Jala. Segi tak? Masjid Markaz Jala. Tak siapa? Besar masjid Markaz Jala. Besar. Besar sungguh. Ana lupa dah berapa hektar, berapa ekar. Besar. Masjid dia besar, masjid Markaz Jala. Di Jala tu lah. Baik. Jadi tu imam duduk depan tu. Makmum duduk belakang tu. Makmum dia mengetahui pergerakan sembahyang imam sebab dia nampak. Ataupun dengar suara, ataupun tengok skrin. Sebagai contoh kan. Maka sah sembahyang. Sebab dia, walaupun makmum dia jauh dengan tu imam, tapi oleh kerana satu masjid, dalam satu masjid, maka kira satu tempat yang sama. Itu maksud wa idza jama'ahuma masjidun, apabila mengumpul akan keduanya imam dan makmum oleh satu masjid, sah al-iqtida', sah mengikut. Cuma soal dapat tak pahala berjemaah comel dah begitu, itu nombor dua. Oleh kita nak bincang benda sah. Tapi daripada sudut nak dapat pahala berjemaah, jangan duduk jauh daripada imam. Mesti jangan lebih daripada 3 hasta daripada imam. Itu cara dia. Sah mengikut imam. Wa in ba'udatil masafah. Walaupun jauh oleh jarak. Jarak di antara imam dan makmum tu jauh. Wa halat abniyah, dan menghalang oleh beberapa binaan. Sampai kata imam tu berapa binaan duduk dalam tu, berapa binaan, berapa dinding ataupun sebagai contoh dalam masjid itu. Tapi kalau dalam masjid yang sama tak ada masalah. Dalam masjid yang sama. Tapi walau kana di fadha, dan jika adalah keduanya imam dan makmum di fadha, di padang. Imam duduk padang, makmum duduk padang. Maka syurita, disyaratkan alla yazida ma bainahuma ala 300 dhira'in taqribah. Bahawa tidak lebih jarak yang di antara keduanya, di antara imam dan makmum, tidak lebih di atas 300 hasta. Takriban lebih kurang. Wa qila tahdinan, kata tepat-tepat. Maksudnya jangan lebih daripada 300 hasta. Antara imam dan makmum, kalau imam duduk padang, makmum duduk padang. Kerana kalau lebih daripada 300 hasta antara imam dan makmum, maka bermakna imam dan makmum duduk pada tempat yang berbeza. Macam mana nak terjadinya berjamaah, sedangkan imam dan makmum duduk pada tempat yang berbeza. Katanya, fa'in talahaqa syakhsani aw saffani u'tubiratil masafatu bainal akhiri wal awal. Maka jika talahaqa ni maksudnya berdiri oleh dua orang, aw saffan, ataupun ada dua saf, dua orang ataupun dua saf. U'tubiratil masafatu bainal akhiri wal awal, dikirakan akan jarak di antara hak yang akhir dan hak yang pertama, hak yang awal. Okey, kata gini. Okey, katakanlah ni sah yang pertama dengan sah yang kedua. Imam duduk depan tu, sah yang pertama, sah yang kedua. Maka sah yang pertama, sah yang kedua saat ni tu dia dah kira jarak daripada imam, tapi dia kira jarak daripada saf yang pertama. Jangan lebih daripada 300 hasta. Kalau ni padang lah. Kalau dalam masjid ada masalah. Wa sawa'unil fada'ul mamluk wal waqfu wal muba'ab. Sama saja padang saat ni tu yang dimiliki ada tuang empunya, wal waqfu ataupun waqaf, wal muba'ab, dan separuh wakaf, separuh yang dimiliki, sama je. Wala yadurru syari'ul matruq, tidak memberi mudarat jalan yang dilalui. Wan nahrul muhwiju ila sibahatin, dan sungai yang perlu kepada berenang. Tidak memberi mudarat maksudnya di antara dua orang saat ni tu, ataupun di antara dua saf ada jalan yang dilalui. Imam duduk alih ni, makmum duduk alih ni, tengok ada jalan orang pergi mari, maka tak ada masalah, tidak memberi mudarat, tetap sah. Sama juga di sana ada sungai yang perlu kepada berenang kalau sampai kepada imam, maka tidak menjadi masalah.
Kerana benda itu tidak dinamakan penghalang mengikut uruf. Uruf tidak dinamakan penghalang. Jangan ada dinding dia di antara imam dan makmum. Okey, boleh faham? Jangan ada dinding. Ni di luar masjid. Ni di luar mana? Di luar masjid. Katanya fa in kana fi bina'aini. Maka jika adalah keduanya. Kedua ni kembali kepada imam dan makmum. Fi bina'ain. Di dalam dua binaan. Tu imam duduk dalam satu binaan, makmum duduk dalam satu binaan yang lain. Okey. Fa in kana fi bina'ain ka sahnin wa suffatin aw baitin fa tariqan. Ini insya-Allah kita sambung pada minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk hari malam ni kita berhenti sini dulu. Kita bagi ruang untuk kita jawab soalan. Kalau ada soalan lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kita nak tengok soalan. Ada ke tak soalan? Ada 3 soalan ni. Soalan Ustaz, jika makmum yang tak sujud sahwi ketika imam sujud sahwi kerana jahil terlupa, adakah batal solat makmum tersebut dan wajib kena ulang kembali solat? Bagaimanakah niat bagi orang yang nak bina kembali baki rakaat yang tertinggal kerana terlupa? Okey, soalan daripada Al-Fadhil Ustaz Said Zuhairi, Tuan Kasmi ataupun Ustaz Sado, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati beliau. Soalannya berkenaan dengan kalau makmum tak sujud sahwi ketika imam sujud sahwi kerana jahil atau terlupa. Adakah batal solat makmum tersebut dan wajib kena ulang solat kembali? Okey. Pada asalnya, apabila imam sujud sahwi, maka wajib makmum sujud sahwi. Pada asal sunat imam sujud sahwi. Tetapi ketika imam sujud sahwi, wajib makmum sujud sahwi. Kerana wajib makmum mengikut imam. Makmum yang tidak sujud sahwi, sedangkan untuk imam sujud sahwi, maka batal sembahyang makmum kalaulah makmum saat ni itu sengaja, bukan terlupa, dan kalaulah makmum saat ni itu tahu hukum. Tetapi kalau makmum tidak tahu hukum, ingat kata tak ada masalah. Ataupun makmum saat itu terlupa, tengok Tok Imam sujud sahwi dia terlupa, halik dia terlupa nak sujud sahwi. Tok Imam pun bangun bagi salam, dia pun bagi salam. Dia terlupa nak sujud sahwi, maka ketika itu tidak batal sembahyang makmum tersebut. Jadi makmum yang tidak sujud sahwi ketika imam sujud sahwi kerana terlupa ataupun jahil hukum, tidak membatalkan sembahyang dia. Maksudnya sembahyang dia tidak batal, sembahyang dia sah. Cuma sembahyang dia ada kecacatan. Itu yang pertama. Soalan yang kedua adalah orang yang nak bina kembali bagi rakaat yang tertinggal kerana terlupa. Dia bagi salam. Contoh, dia sembahyang zuhur, 2 rakaat dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku 2 rakaat baru. Maka dia kena bina balik. Maksudnya dia kena sambung semula. Kalau jarak di antara bagi salam, dia ingat tidak lama masa. Dia pun bak sambung pula. Okey. Bagaimana niat? Niat nak sambung sembahyang. Sambung semula. Ada keinginan dalam hati untuk sambung balik sembahyang. Itu panggil niat dah tu. Wallahu a'lam. Soalan kedua. Soalan daripada saudara Muhammad Iman Imran. Assalamualaikum Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara beliau. Betul ke perlakuan segelintir orang lain curi makmum yang depan syarat untuk mengundur ke belakang? Kan? Makmum yang depan syarat untuk mengundur ke belakang. Dia yang dalam kitab dia bukan curi, dia panggil dia tarik. Tadi kan kita kata dia sunat dia tarik. Tapi tarik setelah daripada akad takbiratul ihram. Baik. Tapi kalau curi pun tak ada masalah. Memberi isyarat kepada makmum supaya undur, tak ada masalah juga. Tak ada masalah lah. Curi ke, tarik ke, yang penting perbuatan tersebut memberi isyarat supaya makmum yang berada dalam saf tu turun ke belakang untuk buat saf bersama dengan dia. Wallahu a'lam.
Soalan daripada saudara Afizul Rukhairi. Semoga Allah Ta'ala memelihara beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum tindakan setengah masjid atau surau yang dari awal-awal mengkhususkan saf kanak-kanak di belakang yang kadang-kadang jauh jaraknya dari saf terakhir makmum dewasa? Okey. Perbuatan tersebut adalah salah. Perbuatan tersebut adalah salah. Sebenarnya kita tidak perlu memisahkan di antara saf makmum dengan saf makmum dewasa dengan saf kanak-kanak. Tidak perlu kita memisahkan. Tidak perlu kita memisahkan. Jadi kalaulah saf orang dewasa masih lagi ada ruang, maka isikan dengan kanak-kanak. Isikan dengan kanak-kanak. Lepas tu, kalau sekiranya saf dewasa penuh, maka letakkan kanak-kanak pada saf yang kedua. Bukan jarak di antara saf kanak-kanak dengan saf imam. Itu tidak boleh begitu sebenarnya. Salah. Begitu. Tapi tidaklah sampai kepada kita kata haram. Tapi sebenarnya tak kena lah lagu tu. Jadi pihak pengurusan masjid ni dia kena ambil berat dalam masalah ni. Sebab dia berkait dengan hukum hakam sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan daripada saudara Wan Badrul Hisham. Hafizahullah. Salam Ustaz, situasi masjid di Malaysia. Saf wanita duduk seiringan dengan saf lelaki. Cuma dipisah dengan tabik. Adakah dikira duduk di belakang lelaki? Okey, gini. Kalau dia duduk sama dengan lelaki, sebenarnya hak tu tak syabih sebenarnya. Sebab di sana ada pandangan ulama tidak mengizinkan. Dalam mazhab Hanafi, bermasalah sembahyang dia. Kalau orang lelaki duduk satu saf dengan orang perempuan. Cuma dihalang oleh tabik. Sebenarnya kena duduk belakang sebenarnya orang puang ni. Dia kena duduk belakang. Sebab Rasul sebut dalam hadis liyaliyanni. Tadi hadis yang kita baca ulul ahla minkum wal nuha thumma alladhina yalunahum. Jadi sebenarnya cara dia duduk belakang. Tapi kalau sekiranya tak ada ruang untuk duduk belakang sebab surau kecil, itu tak ada masalah. Baik. Yang keduanya, di Masjidil Haram, imam solat mayat di ruang yang disediakan di ruang berbumbung. Adakah makmum yang duduk di ruang tawaf dikirakan terhadapan dari imam? Dia gini, dalam masalah sembahyang mayat, mesti mayat itu menempati imam. Mayat mesti kena duduk depan kita. Kalau sembahyang di Masjidil Haram, mayat duduk belakang, kita duduk depan, mengikut mazhab Imam Syafi'i bermasalah sebenarnya, mengikut pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i. Mereka bagi orang yang berada pada sudut lain hadap kepada Kaabah dengan mayat duduk sudut lain. Mayat duduk sudut ni Kaabah, mayat duduk sudut ni, kita duduk sudut ni. Okey, hak tu tidak menjadi masalah. Jadi sebaik-baiknya kita sembahyang mayat berada di hadapan kita. Jadi mayat berada di hadapan kita sebab dia tu imam di sana, tu imam tu. Lepas tu kita kalau duduk pada sudut yang lain, hak tu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Soalan yang sama. Adakah seorang wanita yang seiring dengan lelaki yang dipisahkan dengan tabik dikira duduk di belakang lelaki? Adakah seorang wanita yang seiring dengan lelaki yang dipisahkan dengan tabik dikira duduk di belakang lelaki? Tidak dikira. Kalau duduk sama dengan lelaki dalam satu saf, dia bukan duduk di belakang lelaki. Wallahu a'lam. Cinta ilmu. Ustaz Harun hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa waffaqahu lima yuhibbu wa yardah. Boleh tak kita gabungkan niat solat sunat lepas isyak dengan 2 rakaat solat witir? Baik. Gabung 2 rakaat sunat isyak dengan 2 rakaat witir tidak dibolehkan. Kerana sembahyang sunat witir adalah maqsudun lidzatiha, sama juga sembahyang sunat ba'diyah isyak maqsudun lidzatiha. Yang boleh kita gabung kalau sekiranya satu tu maqsudun lidzat, yang keduanya adalah maqsudun li ghairi. Itu boleh kita gabung. Oleh kerana sembahyang sunat isyak adalah maqsudun lidzatiha, sama juga sembahyang sunat witir maqsudun lidzatiha, maka setiap yang maqsudun lidzatiha mesti kita kena buat secara berasingan. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudari Syafiqah Yusuf, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seorang itu tertinggal tiga kali sujud pada setiap rakaat solat maghrib, ketika tahiyat akhir, bolehkah dia sengaja membatalkan solat dan solat yang baru? Okey.
membatalkan sembahyang fardu tidak dibolehkan. Membatalkan sembahyang fardu tidak dibolehkan. Membatalkan sembahyang sunat tak ada masalah. Kalau melibatkan sembahyang fardu, bukan cara membatalkan, cara dia adalah kita buat kaedah yang ditetapkan oleh ulama. Jadi sujud pada rakaat yang kedua, dia menyempurnakan sujud yang tertinggal pada rakaat yang pertama. Jadi dikirakan satu rakaat, walaupun apa pada zahirnya dibuat 2 rakaat. Baik, itu cara ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Untuk soalan-soalan tu je, Ustaz. Okey, Jamil. Okay. Jadi terima kasih kepada Fadil Ustaz atas bacaan Sama-sama. Ustaz ini dan menjawab soalan-soalan. Dan jika ada lagi, insya-Allah minggu depan kita akan sambung pula, Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Makan dulu Boleh. Jadi untuk yang terakhirnya, jazakallah kepada Fadil Ustaz dan kepada semua yang hadir pada malam ini. Wa iyyakum. Kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti.